Lembaga Pembangunan Industri Rumbia Sagu Sarawak telah diluluskan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri pada 22 hari bulan Jun 2019 semasa dalam ucapan beliau semasa pelancaran gabungan Parti Sarawak Zon 10 di Rumah Kalong Bayong Bayan Ulu dahulu ya. Jadi perkembangan sekarang ialah semua kertas-kertas, dokumen-dokumen yang diperlukan telah dimajukan oleh Kementerian Pertanian ya, MANRED tadi, SAG Chambers ya, untuk langkah seterusnya. Dan proses ini itu adalah satu proses yang diperlukan sebelum ianya dapat dibentangkan dalam bentuk bil di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Jadi itu perkembangan yang terkini lah. Peruntukan sebanyak iaitu 5 juta telah diluluskan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri untuk penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Rumbia Sarawak. Jadi kita melihat bahawa ada wajarnya Lembaga Pembangunan Industri Rumbia Sarawak ini kerana rumbia telah dinobatkan satu ketika dahulu sebagai the golden crop of the future. Rumbia dari segi pengeluaran ya, hasilnya Sarawak merupakan negeri yang menjadi pengeluar yang sangat penting bagi tepung kanji ini. Dan dari segi penanaman ataupun acreage ya, rumbia paling banyak adalah di bahagian Mukah ini, dan daerah Dalat menyumbang kepada 50% daripada jumlah pengeluaran rumbia ini dari bahagian Mukah. Ia banyak di penglibatan iaitu dalam industri ini ianya melibatkan pekebun-pekebun kecil ya. So pekebun-pekebun kecil ini adalah yang orang yang memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan tanaman rumbia ini ya. Tanaman rumbia ianya satu tanaman yang mempunyai apa yang kita panggil sebagai perpetual growth. Perpetual growth maknanya tanam sekali dan ia akan tumbuh ya. Tumbuh dan tidak hanya diperlukan ialah kita asingkan anaknya pada peringkat tertentu daripada pokok asal dan kemudian ditanam di di tempat yang ditetapkan ya. So ianya selain daripada tepung kanji banyak iaitu produk hiliran yang boleh dihasilkan daripada tepung rumbia ini. Jadi ianya menjadi sumber pendapatan yang sangat penting bagi terutama pekebun-pekebun kecil di negeri Sarawak ini ya. So kita bersyukur akhir kita sudah semakin dekat dengan hasrat kita untuk melihat ya penubuhan lembaga pembangunan industri rumbia di Sarawak ini tercapai. Kita sudah mempunyai lembaga misalnya nanas ya, dan beberapa tanaman yang lain, dan sewajarnya lah ya rumbia ini juga mempunyai satu lembaga yang akan nantinya nombor satu objektifnya ialah untuk melihat ya iaitu dari segi pembangunan industri rumbia di negeri Sarawak. Kemudian yang sangat diharap oleh pekebun-pekebun kecil ialah ianya juga dapat membantu iaitu untuk meregulate ya dari segi harga rumbia sekarang ini, yang mana sekarang ini ditentukan oleh pihak pengilang ya. Jadi ini harapan pekebun-pekebun kecil. Jadi kita berharap ini insya-Allah akan dapat, bila kita bangunkan industri rumbia ini dari segi iaitu pembangunan industri hulu dan hilirannya, dua-dua kita bangunkan, insya-Allah ia akan bukan saja dapat meningkatkan iaitu dari segi GDP Sarawak, negeri Sarawak, bahkan juga ia nanti akan dapat ya meningkatkan pendapatan pekebun-pekebun kecil di negeri Sarawak ini. Satu daripada produk hiliran yang sangat penting daripada
industri sagu ini adalah sagu, ya, sagu yang menjadi makanan ruji bagi orang Melanau. Dan sekarang ini bukan orang Melanau saja yang pandai makan sagu. Kita sudah promosikan sagu itu dalam bentuk iaitu sagu combo, sagu kelapa dan sebagainya. Jadi lebih ramai orang kenal dan tahu makan dan tahu tentang sagu ini dan pandai makan sagu. Dari segi kualitinya juga, ya, adalah bagus. Sagu dalat memang dikenali sebagai sagu yang bagus. Untuk menembusi misalnya pasaran luar daripada negeri Sarawak, adalah penting bagi kita untuk mendapat sijil halal. Sijil halal ini bukan saja dari segi iaitu tidak menggunakan bahan misalnya yang berkaitan dengan babi misalnya, ya. Tetapi pensijilan ini melibatkan proses yang akan memastikan bahawa produk yang dihasilkan itu adalah berkualiti, selamat untuk dimakan dan juga of course halal dari segi hukum agamanya, ya. Dan ianya melibatkan iaitu from the farm, kata orang, dari ladang sampai ke meja makan. Proses itu, sepanjang proses itu haruslah, ya, memenuhi iaitu dari segi kriteria kebersihan, keselamatan, keselamatan makanan itu, dan juga dari segi aspek halal, dari aspek agamanya, ya, dari aspek agama. Jadi bila produk itu sudah dinobatkan, diiktiraf sebagai halal, maknanya ianya adalah selamat untuk dimakan, ya, ianya menepati iaitu syarat-syarat kebersihan dan yang juga menepati syarat iaitu ianya tidak mengandungi bahan yang melanggar ataupun tidak comply dengan agama, ya, terutama agama Islam lah, ya, yang tidak produknya tidak boleh mengandungi makanan ataupun bahan daripada babi misalnya, ya. So hampir kita sudah hampir dekat, ya, untuk mendapat sijil halal. Cuma satu yang kita dimaklumkan ialah bahawa yang menjadi kekangan sekarang ialah iaitu tempat iaitu membakar sagu itu yang orang Melanau panggil belanga, ya, belanga, diperbuat daripada tanah liat, ya, tanah liat. Jadi ianya menjadi tempat iaitu macam oven lah, macam oven. Bawahnya nanti diletak kayu dan sagu yang tadi sudah diuli akan diletak di atas belanga tersebut, dibakar sehingga ianya masak, ya. Dan suhunya sangat tinggi. Sangat tinggi sebab yang melibatkan pembakaran kayu api di situ, ya, kayu, dan untuk membolehkan iaitu sagu itu masak. Dan oleh kerana ia diperbuat daripada tanah, kita difahamkan oleh kerana ia diperbuat daripada tanah, jadi ada persoalan di situ dan juga cabaran untuk mendapat sijil halal. Tapi inilah yang cara sagu itu dibuat, ya. Ia tidak boleh menggunakan oven, ya. Belum terbaloi boleh gunakan oven, ya. Dulu terbaloi menggunakan belanga, tapi yang ini memang perlu dibakar atas belanga itu. So kita berharap dalam masa terdekat ini pihak Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dapat melihat lagi tentang aspek ini, dan dengan itu dapat memberi kelulusan, dan dengan itu the whole process tadi daripada the farm sampailah itu daripada ladang sampai ke meja makan yang semua sudah memenuhi syarat-syarat compliance, ya, compliance dengan kehendak daripada Jabatan Kesihatan, daripada Jabatan Pertanian, ya. Semua dapat dan juga daripada Jabatan Agama Islam, semua dapat dipenuhi, dan akhirnya kita akan mendapat sijil halal.
Jadi ini yang kita mahu sekarang. Sebab dari segi kualiti, dari segi prosesnya sudah. Itu saja lagi yang menjadi tanda soal di situ. Rumbia ya, kalau dari segi jumlah luas kawasannya, memang di sini seperti yang saya katakan, dari kawasan penanaman rumbia paling besar ya daripada kawasan Dalat ini yang ditanam oleh pekebun-pekebun kecil. Masalahnya ialah dari segi pengeluaran. Jadi pengeluaran ini memerlukan jalan, ya, jalan untuk pergi ke kebun rumbia ini. Dan ini yang kekangan, salah satu daripada kekangan, dan alhamdulillah kerajaan ada memberi bantuan kepada kelompok-kelompok, tapi belum lagi mencapai semua, ya, untuk membolehkan mereka ini pergi ke ladang kebun rumbia mereka dan menebang rumbia dan mendapat hasilnya. Jadi rumbia ada, akses itu perlu, ini adalah cabarannya. Kalau ada akses, lebih banyak akses ke kebun-kebun, maka kita akan insya-Allah dapat mengeluarkan, menggandakan dari segi pengeluaran yang ada. Kemudian kekangan yang nombor 2 ialah dari segi kilang. Di Dalat ini bilangan kilang sagu ini yang memproseskan, ya, tepung sagu ini ada 6 buah. Paling banyak sekali lah terdapat di Dalat ini, ya. Dalam pada itu kita rumutan daripada pekebun-pekebun kecil ialah harga itu, ya, harga balau ini ataupun rumbia ini ditentukan oleh pengilang-pengilang, ya. Jadi kadang-kadang jadi mereka merasakan bahawa terdapat perlu diatasi isu ini. Jadi mereka berharap dengan adanya iaitu penubuhan lembaga industri rumbia ini, dari segi harga ini dapat dikawal, Jadi dengan itu dapat memberi pulangan yang lebih baik pada mereka. Sebab kalau pulangannya tak bagus, mereka tak tebang pula, ya, pokok rumbia itu. So it's a chicken and egg issue. Begitu juga dengan akses tu tadi. Jadi ini antara cabaran-cabarannya. Dan yang ketiga, kita harus juga, ya, lihat kepada produk hilirannya. Bukan saja kepada produk iaitu upstream, tetapi juga downstream. Downstream di sinilah, ya, iaitu pengusaha cottage, wanita yang melibatkan dalam industri cottage, ya, menghasilkan produk daripada tepung sagu ini, sago based industry, seperti sagu tadi, kebaloi, ya. Kemudian kuih muih, dan yang mereka perlu juga, ya, memberi fokus dan juga melihat dari segi pemasaran, pembungkusan dan mempelbagaikan produk. Seperti misalnya kalau sagu secara tradisi kita jual begitu, dan kemudian makan dengan sama ikan ataupun dengan pisang. Tapi sekarang kita sudah menghasilkan apa yang kita panggil sebagai sagu combo. Jadi kacang, ikan bilis, sagu dalam satu paket, sagu combo, dan kita dapati bahawa ianya mendapat sambutan yang sangat baik, ya. So produk hiliran ini juga kita bangun, dan kita berharap ini juga nanti menjadi fungsi lembaga pembangunan industri rumbia untuk melihat kepada produk hiliran yang dihasilkan oleh pengusaha cottage, terutama wanita. Produk-produk lain misalnya mereka yang baru, yang boleh hasil daripada penyelidikan Crown, ya, boleh dikomersialisasikan dari segi kajian, dikomersialisasikan menjadi produk yang boleh dihasilkan oleh kaum wanita kita, dan dengan itu dapat meningkatkan pendapatan. Cabaran ialah untuk mereka juga dari segi proses pembungkusan mesti memenuhi standard yang standard global, dan dari segi pemasaran juga perlu, ya, mereka menggunakan iaitu pemasaran atas talian ini. Sedang mempromosikan terendak orang Melanau, tapau Melanau, bukan saja diguna untuk misalnya kaum wanita untuk ke kebun ataupun ke ladang atau bila keluar daripada rumah. Sekarang kita mempromosikan ianya sebagai terendak hiasan, ya. Ini kita akan nanti masukkan di bawah dalam bazanita kita,
di mana kita gantung 183 buah terendak di bangunan Bazanita yang tak lama lagi akan siap. Dan ianya juga menjadi cenderahati niche produk yang mana dari segi rupa, warnanya kita diubah suai oleh pengusaha-pengusaha tapau ini ataupun terendak supaya ianya menjadi satu produk cenderahati yang menarik. Dan ia boleh dijadikan iaitu pendapatan menambah pendapatan kepada industri cottage ini.